So untuk soalan number 46 ini dia minta on diagram 46 mark the tension in each string P and Q as TP and TQ. Okay, kalau you tengok dalam soalan ni, okay so string Q, untuk string ni sebenarnya anak panah dia, okay so supposed to be dia lukiskan sebeginilah. Anak panah ke atas dan ke bawah, sini bersama. Okay. So ini ialah TP, ini adalah TQ. Ini juga adalah TQ. Okay, ini pun sama anak panahnya. So TP. Okay So itu sebenarnya lah simbol untuk tegangan tali tu, kecuali kalau dia digantungkan dengan frame Okay, kemudian soalan dia yang kedua. When the pulley is released, the load move. Okay, mark the direction of motion of the load. Okay, yang ini direction of the load. Okay, so yang ini dia akan turun ke bawah. Yang ini dia akan naik ke atas. Setuju? Dapat Okay, kemudian soalan dia, kemudian calculate the acceleration of the load. So untuk mengira load, okay, kita gunakan formula F equal to MA. Okay, so F ini, you tengok ada dua daya yang terlibat. Kita tak tengok T, kita tengok F dulu. So, daya yang terlibat ialah yang ini dengan yang ini. Betul? Jadi, kita akan tulis dia. Okay, 5 campur 1, 6. 8A ni, ni ialah 8. Tolong betul kan? Sini ialah 8A. Okay, jadi A dia sepatutnya kita dapat ialah 5 something. Kira jap. Dapat 4.905. Berapa? 4.905. Okay. Okay, 4.905 So 4.91 meter per second. So ni kita gantikan balik, betulkan balik. Sini salah lah. Okay, 5. TP ni tadi berapa? 4.91. Okay, so TP berapa? $20 lebih. 24.5. 24. Eh. 0.5. Betul ke kita kira ni? Baik semula F equal to MA. So 5 kali 9.81 tolakkan dengan 1 darab 9.81 sama dengan MA. So 5 campur 1 campur 2 darabkan dengan A. So kita dapat 39.24 8A. So 4.91 meter per second. Kemudian kita nak cari TP. So kita nak cari TP. Okay, 5 kg darab 9.81 tolak dengan TP sama dengan 5 kali 5 kali 4.91. So kita dapat TP 4. Okay, dapat berapa tu? Betul ke? Sebab TP bawa ke sana nilai 5 kali 4.91 ni kena tambah. 9.81 darab dengan 5. Okay, tambah ke tolak? Tolak, cikgu. Tolak. So memang kita dapat 24 ke? Ha. Okay, alright. So untuk TQ, ni kena buang, kena padam balik lah. Okay, ni kita padam balik. Sini. So tadi 4.9 kan? 4.91. Okay, so TQ berapa? 4.91 tolak 9. Tambah 9.81 Berarti masuk pintu. 14.72.
Okay, so 14.72 Newton. Okay, dapat? Boleh tak? Ni penyelesaian untuk yang tempoh hari punya lah. Okay ya, so settle yang ini. Ada soalan tak? Saya tak nampak you all ni, mana you all ni? Okay, ada soalan tak? Trisha nak tanya? Husna? Izian? Hazika? Okay, kemudian untuk soalan satu lagi. Kejap. Ni. So, tadi, okay, tengok untuk example ni pula. Kalau kita gunakan kaedah yang hari tu juga, so kita guna F equal to MA. Cuba tengok macam mana you cari. Sekarang ni kita guna yang kedua ni. Hari tu saya dah ajar gunakan sistem A, sistem B kan. Jadi saya kena ajarkan juga untuk gunakan formula F equal to MA tu. Okay, ni F equal to MA ni. Kita selesaikan. You tengok kalau tengokkan dalam soalan ni, direction of motion yang ini ke bawah, yang ini, salah, terbalik. Okay, yang ini yang ke bawah, yang ini yang ke atas. Okay? Alright, jadi kalau kita gunakan formula F equal to MA ini, kita tengok. So, F ini ialah total daya yang terlibat. So, total daya yang terlibat ialah P dengan 4kg ni. Jadi, P lebih besar daripada 4kg. So, P tolak 4 times 9.81. Okay, so kita samakan dia dengan M. M ialah jumlah mass. So, yang terlibat jumlah mass hanya 4kg saja. So, darabkan dengan A. Okay, so kita akan dapat, sebab dia kata soalan pertama uniform velocity, so A dia adalah kosong. So, ni A dia kosong. Jadi, P sama dengan 9.81 kali dengan 4. Berapa? 39.24. Kita dapat sama macam yang hari tu kita buat. So, kita dapat 39.24. Okay, dapat So, yang ini je beza dia. Kita gunakan formula ini untuk carikan A dulu. Lepas tu baru kita gunakan sistem A, sistem B yang macam saya ajar dulu tu. So, ini ialah kaedah yang kedua lah untuk you cari nilai acceleration. Okay, cuba tengok untuk soalan B. An acceleration of 3 meter per second. Okay, dah dapat tak? Dapat. Sama. Okay, so dapat berapa nilai acceleration 3 meter per second ni? P dia berapa you dapat? 51.24. 15? 51. Okay, 51. Samalah macam yang kita buat hari tu. .24 Newton. Okay. So, samalah macam yang kita buat dulu. Okay, yang ini pun sama yang ketiga ni pun sama. Okay, so yang ini pun sama. So, kita cari acceleration dia dulu. F equal to MA. Ini saya refresh balik yang ni takut nanti you tak boleh nak buat. Okay, so F equal to MA. So, ada dua daya yang terlibat. So, kalau kita tengok dekat sini 6kg dengan 2kg, maka 6kg akan turun ke bawah. Okay, 2kg yang akan naik ke atas. Okay, jadi kita nak cari guna formula F equal to MA ni untuk cari nilai acceleration dengan cepat. Jadi kita tak payah gunakan sistem A, sistem B. Sistem A, sistem B kita guna bila dia nak cari tension. T tu. Okay, so yang ini sama juga You boleh guna kaedah yang saya ajar last week, tak ada masalah. So ini ialah kaedah alternatif yang satu lagi untuk bantu you kira nilai acceleration. Okay. So F dia ialah total daya. So 60 lah. 6 times 9.81. Okay. Kena tolak dengan 2 kan. So 2, 9.81. Okay. Dapatlah F bersih dia. Sama dengan M. M dia ialah jumlah daya yang terlibat. Jumlah mass yang terlibat. Iaitu 6 tambah 2. So A. Terus kita boleh dapat nilai A dia. Pergi dah ke? Sian anak-anak saya. Okay? Dapat? So berapa nilai A? A equals to 4.91. Yes, 4.91 meter per second
per second. Okay. So, bila kita nak cari nilai acceleration, barulah nilai apa nama? Nilai tension of the rope, baru kita gunakan kaedah yang kita guna hari tu, iaitu apa nama? Kita gunakan sistem A, sistem B kan? Okay, kita ambil sistem ni, sistem A, ini sistem B. Okay, so dia kata tension. So, kalau kita ambil untuk sistem A, okay, so 6 times 9.81 minus dengan tension T. Kan? Sama dengan MA. So 6 A. A dia ialah 4.91. So kita dapat T sama dengan berapa? Ini tension dia kan? Ini tension T. Yang ini pun sama tension T juga. Okay, so kita dapat berapa? 6 times 9.81 minus dengan T dia. Okay, kenapa kita minus? Sebab 60 tu daya ke bawah lebih besar daripada daya tension ke atas. So, tolakkan dengan T sama dengan M. M itu ialah mass untuk sistem A. So, you dapat berapa? Tolong kira girls. 29.4. Okay, 29.4. Newton. Okay. Settle Boleh Boleh tak? Boleh. So Boleh. kita gunakan yang sistem A, sistem B tu untuk cari dia punya nilai tension. Guna F equal to MA untuk mendapatkan nilai A dia dulu. Okay? Baik. Seterusnya kita tengok. Ya, nak tanya. Kan tanya tension of the rope kan? Maksudnya kita kira satu sistem je ke kena dulu? Tengok kalau tension tu dua-dua sama, kita kira satu je lah. Kalau dia nak tension tu lain, kita kira dua-dua sistem lah. Faham tak? Teacher ulang tadi suara teacher tak dengar. Oh, okay. Kalau tension untuk dua-dua tali tu sama, so kita tak payah kira. Kita kira satu sistem je dah dapatlah tension dia. Kalau dia minta dua-dua sistem. Okay, tengok macam yang ini. Ini, okay. Acceleration dia adalah sama. Okay, kalau you kira untuk sistem B, cuba kira tension dia. Sama tak dengan tension A? Tension dalam sistem A. Okay, kalau sistem B, siapa tolak siapa? Tension lebih besar ke 2 kg lebih besar? Tension lebih besar. Yes, tension lebih besar. So, T tolak 2 kali 9.81 sama dengan M. M untuk sistem B ialah 2 kg, betul? Betul. A ialah kita dah kira tadi, 4.91. So, gantikan saja nilai, you akan dapat nilai T dia. Okay, so berapa dapat tu? 29.4. Sama kan? 29.4, okay? Okay, teacher, thank you. Okay, ada lagi soalan? Boleh ya? So, saya dah terangkan kaedah yang kedua untuk pengiraan F equal to MA untuk pulley system ini. So, pulley system ni memang very complicated. Jadi, you kena tenung, tengok betul-betul soalan, okay? So, boleh buat lah. Okay, saya nak tengok last sebelum kita masuk ke resolution force. Ini pun soalan kita dah buat last week. Example ni. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan? Cuba gunakan kaedah yang tadi saya terang kat awak. Yang I just explain kat you. Ya Allah, macam mana nak kecilkan binatang ni? Okay, macam mana? Boleh buat ke? So, kalau guna kaedah F equal to MA yang tu. Okay. Okay, you tengok sini. F dia. Okay, so dia akan melibatkan yang 3 kg ni akan turun ke bawah, betul? Betul. So, 3
times pen saya pun. Okay, try buat. So 3 times 9.81 minus, okay, so ada dua sistem. T dia tak adalah, kosong Okay, sama dengan M dia ialah 3 kg plus 2 kg. Dengan A. So kirakan A dapat berapa? Okay, dapat berapa? 5.886. So kita akan dapat A dia 5.89. 886. Okay. Meter per second. Okay, kenapa kita dapat macam ni? Okay, so F ini ialah daya total. Daya yang terlibat dalam sistem ni. Okay, so daya yang terlibat dalam sistem ni, kalau you tengok, stones ni bag dia ialah 3 kg. Dia tarik troli 2 kg. Of course dia akan jatuh ke bawah macam ni. Betul ke tak? Betul. Betul kan? Jadi F itu dia ada dua daya yang terlibat. Satu ialah stone ni. Mass dia turun ke bawah. Jadi 3.981. Tolak pada satu lagi daya. Tetapi daya yang satu lagi tak ada. Yang ada hanya daya pada paksir X sahaja. Jadi dia tak payah tolak. So tolak dengan kosong. Sebab daya yang 3 kali 9.81 ni ialah vertical daya. Jadi dia nak tolak dengan yang vertical daya ke atas tak ada. So tolak dengan kosong sama dengan jumlah mass yang ada dalam sistem. Iaitu 3 campur dengan 2. So dapatkan nilai A, kita dapat 5.89 meter per second. So kita dapatlah nilai A. Okay, itu faham? Faham. Okey, Faham. sekarang dia minta kita cari nilai T pula. Barulah kita gunakan ikut sistem. Okey, kita ambil lah. Letaklah sistem A. Kata kita letak sistem A tu kat sini. So maknanya kita ambil sistem A. Kita nak cari kan? Kita nak cari berapa nilai tension dalam soalan ni. Okey, tegangan tali dalam soalan ini. So you tengok balik. Kalau kita ambil sistem A, maknanya sama juga 3. Okay, tolak 3 darab 9.81. Now, dekat sistem A ada tak tegangan tali? Sistem A yang ini kan? Ada tak tegangan tali? Ni ada T? Betul tak? So, kita tolaklah dengan T. Tolaklah dengan T. Sama dengan MA. Dalam sistem A, mass dia ialah 3 kg. So, 3, A dia ialah 5.89. So, kita dapatlah nilai T. Okay, kirakan berapa nilai T? So, 3 darab 9.81. Okay, tolak 3 darab 5.89. So, kita dapat T dia ialah 11 betul? 11.76. Betul. Okay, sama macam yang kita buat lah last week. 11.76 Newton. Kalau kita nak kira daya pada sistem B pula. Sistem B ialah sistem yang ini. Betul? Ini sistem B. Kan? Okay, sekarang ni macam mana nak kira sistem B? Sistem B tension dia ialah ke kanan, betul? So kita tak ada daya lain. So hanya satu daya saja, iaitu tegangan tali yang menarik troli ni ke depan. Jadi kita akan ambil 2 darab 9.81 sama dengan MA. M itu untuk sistem B, iaitu 2 kg. Faham tak? Jadi 2 darab 9 A dia ialah 5.89. Dapat berapa? Cuba kira. Dapatlah balik 11.76 Newton juga. Sama dengan nilai
tegangan tali yang sistem A. Kira tengok. Faham tak ni? Faham. Boleh Okey, saya nak bagi satu soalan, saya nak you all buat. Okey, saya bagi satu soalan. Hentam sajalah. Okey, saya bagi, alright, ini meja. Okey, atas meja ni ada kotak. Okey, kotak ni 5 kg. Okey, ni meja So, ini ada puli. Okey, ni dia tarik. Okey, so dengan satu. Bawah ni saya letak 7 kg. Okay. So, okay, lepas tu saya nak situasi pertama, saya bagi uniform velocity. Okay, situasi kedua. Okay, bukan. Saya nak cari nilai A dulu. Sorry. Tak payah. Okay, now what is the value of A? Okay, so saya nak tahu berapa nilai A. Okay, macam nak kira? Yuhu, boleh dengar tak? Boleh. Okay, saya nak tahu. Macam mana nak kira nilai A dia? Cari weight untuk yang 7 kg tu equalkan dengan 5 tambah 7A. Buat cepat. Sekejap, saya pun belum kira. So, kita nak cari nilai A. So, F equal to MA, betul? So, total force, kalau kita ikutkan sistem ini, siapa yang akan jatuh ke bawah? 7 kg. So, 7 times 9.81. Dia tolak, ada tak daya yang sama arah dengan dia, yang opposite direction ke, yang juga pada Pak CY? Tak ada kan? Tak ada. So, tolak kosong. So, sama dengan M ialah jumlah mass dalam sistem. So, berapa nilai A? 9.81. Okay, dapat berapa? 5.72. Yes, very good. Siapa yang jawab tu? Emmeline. 5.72 Newton. Sama. Yeah. Siapa lagi yang tak dapat? Ada bukan meter per second ke? Sorry, minta maaf Zahir dan Batin. 5.72 meter per second. Thank you very much. Okay? Dapat ya? So, kita Dapat. F equal to MA. So, 7 times 9.81 minus 0 equal to 5 times 7. Okay, darab dengan A. So, you dapat A equal to 5.72 meter per second. Okay, very good. Now, saya minta kirakan tension. Okay, tension dalam sistem ni sama tak sama? Untuk sistem A dengan sistem B. Tengok tali dia tu bersambung pada tali yang sama kan? So, dia adalah sama. Jadi, you boleh guna sama ada sistem A atau sistem B. Kalau you guna sistem A, you dapat juga tension yang sama. Kalau you guna tension B, sistem B, you dapat juga tension yang sama nilai. Mana pergi telefon saya ni? Oh, ni dia. Okey, kira.
Okay, dah kira belum? Dah. Okay, dapat berapa? 28.63. 28.63. Sama tak? Yang lain cuma dapat berapa dapat tadi? 28.63. 28 point. 63 Newton. Okay, 28.63 Newton. Okay, kalau guna sistem B dapat tak? Okay, kalau sistem A 7 darab 9.81 tolak T sama dengan 7 darab A. Betul tak? A tu kita dah dapat kan 5.72 kan? Betul ke tak? Betul. Betul. Okay, kalau kita ambil sistem yang satu lagi, kita akan dapat T dia kan sama dengan M 5 kg darab A. Betul? Kalau kita ambil sistem B. Kita ambil yang ini sebagai sistem B. Okay. Jadi kita akan dapat F equal to MA. So sistem dia ialah T sahaja sama dengan sistem B 5 kg kan? Darab dengan 5.7. Okay, so kita dapat berapa tu? 28.6. Ya, sama kan? So kita dapat juga 28.6. Okay, faham? Faham. Okay, boleh Faham. Okay, baik. Ya Allah, siapa pula ni? Alright. So girls, seterusnya. Okay, dah boleh ya? Dah settle ya? So untuk pudding system tu, you boleh pakailah mana-mana yang you nak guna. Okay, sama ada sistem yang saya dah ajar minggu lepas ataupun yang hari ni punya. Okay, now kita masuk kepada resolution force. Okay, itu ialah daya yang kedua. Lesson yang kedua. Iaitu resolution force. So, resolution force ini adalah, okay, apa dia yang kita faham? So, maksudnya resolution force ni kita nak diberi satu daya, kita nak pecahkan daya tersebut. Biasanya daya yang diberi ini ada sudut. Okay, bila daya ni ada sudut, maka kita kena pecahkan dia kepada Fx ataupun Fy. Ni, Fx ataupun Fy. Sebab apa? Daya sepatutnya berada betul-betul pada paksi X. Atau betul-betul pada paksi Y. Itu daya. So, jika daya itu dia mempunyai sudut. Okey, macam ni. Dia ada sudut. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu pecahkan daya ini kepada paksi X dan juga paksi Y. Itu faham tak? Itu boleh tak? Yuhu! Boleh, madam. Okay. Faham. Alright. So daya ni, nilai daya ni, dia hanya betul-betul pada paksi X dan betul-betul pada paksi Y. Sekiranya dia ada sudut. Contoh macam saya bagi ni daya ni ada sudut kat sini. Theta sudut dia. Jadi apa perlu kita buat dengan daya yang ada sudut ini? Kita perlu pecahkan dia kena kembali kepada paksi X ataupun kepada paksi Y. Jadi macam mana kita nak kembalikan dia kepada paksi X? You tengok sudut tu. Sudut itu, okay, kalau kita tengok kat sini dia macam ni. Okay, ini sepanjang paksi Y dan sepanjang paksi X. Okay, so ini paksi Y, ini paksi X. Okay, so daya tu duduk sini. Okay, sudut dekat sini. Katalah saya bagi 25 darjah. Okay, dan daya tu saya bagi 10 Newton. Saya bagi 10 Newton daya tu. Jadi saya kena pecahkan dia. Bila dia ada sudut je, awak kena set dalam otak awak. Awak kena balikkan dia sama ada pergi kepada paksi X atau pergi kepada paksi Y. Okay? So kalau dia pergi kepada paksi X, maka you tengok. Paksi X dia dekat sini. Betul tak? Ini sepanjang ni ialah paksi X dia. Ini ialah paksi X dia. Betul? Betul. Ini ialah paksi X dia. So sudut itu dia melekat kepada paksi X. Okay, so dia melekat pada paksi X dan
kita nak cari dia pada paksi X. Kan daya tu tadi saya kata kena lerai satu paksi X, satu paksi Y. Betul tak? Jadi kalau kita nak leraikan dia kepada paksi X, kita nak balikkan dia kepada paksi X. Okay, so kita nak balikkan dia kepada paksi X. So, kita nak cari dia pada paksi X, kita tengok sudut dia juga kepit kepada paksi X, maka dia akan jadi cos. Faham tak? Bila dia jadi cos, so kita nak tulis dia, okay, Fx sama dengan, okay, 10 iaitu daya dia, coskan dengan berapa sudut dia? 25. Okay. Itu kalau kita nak leraikan dia kepada paksi X. Kalau kita nak leraikan dia kepada paksi Y, Fy. Kita nak leraikan dia kepada Fy. Okey, apa yang kita buat ialah, okey, sudut dia kepit kepada paksi X. Kita nak cari pada paksi Y. So, dia akan jadi sin. So, Fy dia adalah 10 sin 25. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Boleh ke? Sure? Boleh. Okay, baik. So, cuba tengok yang ini. Okay. Example 1. Determine the magnitude and the direction of the horizontal force and vertical force. Sekarang ni daya ni ada sudut tak? Tengok soalan A. Ada tak sudut pada daya ni? Ada. Dia ada sudut. Jadi apa kita perlu buat bila ada sudut? Leraikan. Dia kepada paksi X. paksi X dan X dan paksi Y. Okey, sekarang buat. Untuk A, macam mana nak buat? Dia pada paksi X. Leraikan dia pada paksi X. So Fx sama dengan, okey, sekarang sudut dia bagi berapa? Sudut pula. Berapa daya dia bagi tu? 120. 120. Kita nak pakai cos ke sin untuk X? Tengok Cos. sudut dia. Cos. Cos sebab ini paksi Y, ini paksi X. Betul? Kan? Sudut 30 melekat pada paksi X. Betul tak? You Betul. nak cari pada paksi X. Jadi X dan X. So dia akan jadi cos. So 120 cos 30 darjah. Dapat berapa 120 cos 30? 103.92. 103.92. 3.92. 103.92 Newton. Betul? Betul. Okey. Sekarang ni cari pula pada paksi Y. Berapa paksi Y? Sudut kepit pada paksi X. Okey, kita tulis dulu 120 kan? Nak pakai cos ke sin? Sin. Sebab kita nak cari pada paksi Y. Tiba masa sudut kepit pada paksi X. Jadi tak sama. So dia jadi sin. Bila tak sama je dia pakai sin. So sin 30. So berapa? 60. 60 Newton. Okey. Faham? Faham. Okey, baik. Untuk B pula. Tengok untuk B pula. Okey, untuk B. Siapa nak buat? Boleh? Untuk B.
Untuk B. Okay, macam mana nak buat untuk B? Dah buat belum? Dah. Dapat berapa? Okay, kita tengok untuk B pula. Sekarang ini paksi dia. Betul? Ini paksi Y dia. Betul tak? Betul tak? Betul. Okay, so Betul. sekarang ni Y dia, paksi Y yang kita guna ialah paksi Y yang di kat bawah ni. Betul? Betul. Jadi selalunya kita akan anggap bila paksi Y, kalau dia ke bawah ni nilai dia negatif. Okay, kalau paksi X, nilai yang kanan ni adalah positif. Nilai yang kiri ni adalah negatif. So, paksi Y, okay, yang atas ni kita anggap dia positif, yang bawah ini ialah negatif. Jadi, kita tengok macam mana kita nak buat untuk soalan B. Okay, kita tengok dia lerai pada paksi X dulu. Okay, paksi X dia sama dengan berapa? Berapa daya dia bagi? 440 kan? Ya. Okay, nak pakai? Paksi X dia negatif, betul? Sign. Sign. Ya, so negatif 440. Sin ke cos? Sign. Sin 20 darjah. So dapat berapa? Negatif 440 sin 20. Negatif 150. Negatif berapa? 150. 150 Newton. Okay, kemudian Fy. Okay, kita tengok Fy pula. So Fy, Fy, you tengok sudut dia kat bawah juga kan. Paksi Y dia negatif lah kan. So negatif 440. Nak cari pada paksi Y, sudut kepit juga pada paksi Y. So dia jadi cos, betul? Betul. Jadi berapa? Negatif 413. Betul? Betul. Okay. Faham? Faham. Okay. So dia macam ni lah. Ini yang kita anggap. Kalau di atas positif, kalau di bawah negatif, paksi Y. Kalau paksi X yang kanan adalah positif, yang kiri adalah negatif. Boleh ya? Okay. Baik. Cikgu, Ya saya. yang soalan tadi tu kan yang lagi satu. Yang mana? Yang ni. Yang ni. Ni. Tak Okay. tadi. Yang ni. Kalau kita pakai fx equals to negative 440 cos 70 boleh ke? Sebab 90 tu tolak dengan 20. Boleh. Boleh. Tapi nanti tak ada masalah. Dia dapat jawapan sama juga. Cuma kita tak nak you keliru. So kalau you pakai 20, you pakai je lah sin ke cos ke 20 lah. Faham? Kalau you ubah sudut, you kena kekalkan dia. Kalau you pakai sin 70. Okay, faham. Macam tu. Dia tak ubah lah. Sin dia tetap pakai sin, cuma sudut je yang you ubah. Faham? Faham cikgu. Okay, jawapan dia tetap sama. Okay, boleh ya? Boleh tak ni? Boleh. Sekejap saya nak tengok. Okay, cuba tengok yang ini. Example 3 ni. Ada 3 daya yang terlibat. Semua ada sudut. Okay, saya nak tengok daya 180 Newton tu. Ada sudut tak pada 180 Newton? Ada. Ada. So sekarang saya nak you leraikan dia pada paksi X dan pada paksi Y. Buat. Okay, yang ini saya nak panggil seorang untuk tunjuk jawapan dia. So you kena buat kotak. Okay, tulis kat situ berapa, nanti dia present. Cepat, buat.
180. Dah settle belum? Berapa pada FX, berapa pada FY? Positif, negatif kena tengok. Okey. Lama no untuk 180 ni. Okey, untuk FX 180 negatif betul? Negatif 180. Cos ke sin? Cos. Ada yang dah buat? Dah siap ke semua? Dah. 180, 250, 320. Totalkan semua sekali kat bawah. Totalkan semua sekali dekat bawah untuk X dan juga Y. Okey, saya tekan terus lah, senang. Saya nak pergi toilet kejap boleh tak? Sekejap Okey, siap.
Sofia, Natalia, dah siap? Ya, teacher. Dah? Boleh share Sofia? Sofia, Natalia, can you share your answer? Tapi teacher saya pakai komputer. Ya? Yeah? Kalau saya cakap boleh? You cakap. Okay. Alright. Untuk FX saja 180. Berapa you dapat tadi? Total semuanya ke teacher? Bukan. Saya nak tahu satu-satu. Okay, untuk 180 saya dapat negatif 108.33 Newton. 10. Sekejap. You dapat berapa tadi? 1 negatif? Negatif 108.33 Newton. Point? 33 Newton. 3. Okay. FY? FY negatif 143.7 Newton. Okay. 250? 216 Negatif ke positif? positif. Positif. Berapa dapat? 216.5 Newton. Okay. FY? FY dia 125 Newton. Okay. 320? Pak ZX? Negatif 226.2 Newton. 0.2. Okay. FY? 226.2 Newton. FY 0.226? Ya. Sekejap. So dia 45 teachers sebab tu dia sama. So dia 45. Oh, okay, faham. Okay. 226.2 Okay, so total semua sekali? Yang FX negatif 118. 11? 8. 8. Okay. FY? 207. 207? 0.5. 207.5. Okay. So itu yang Natalia dapat. What happened to the rest? Dapat yang sama ke? Sama. Okay, very good. Okay, tahu ya macam mana nak selesaikan ya. Okay. Baik. Sekejap ni exercise ini berapa tadi? Example 3. Okay, example 2 yang ini. Okay, so case yang kedua ialah apabila daya di objek diletakkan dalam inclined plane macam ni. So how kita nak buat? Okay, so example 2 ni dia kata stationary wooden block of mass 0.05 kg. So mass dia ialah 0.05. G. Okay. On inclined plane with angle 40 degrees. Okay. So the weight of the wooden block. Itu ada masalah tak nak kira weight? Tak ada. So 0.05 times 9.8 1. Betul? So you dapat berapa tu? Untuk A. 0.49. 0.49. Yes. Dapat semua? 0. Ya Allah, sekejap. Berapa? 0.05 times 9.81. 0.49 Newton. Okay, sekarang ni, okay, untuk situasi bila dia berada dalam keadaan incline macam ni, okay ya. So, apa benda pertama you kena buat adalah labelkan paksi X dan paksi Y dia. Okay, so paksi X dan paksi Y dia, okay, paksi X dia mesti ikut parallel to the plane.
Ini ialah paksi X dia. Dan paksi Y dia adalah 90 degrees with the paksi X. Faham tak? So ini ialah paksi X, ini adalah paksi Y. Okay, dapat? Kalau dapat soalan yang incline plane macam ni, dengar tak ni? You kena buat, okay. Nampak apa yang saya tunjuk ni? Paksi X dia mesti parallel dengan plane dan paksi Y dia adalah 90 degrees dengan paksi X. Okay, itu dapat. Faham ya? Yuhu. Faham. Okay, kemudian daripada center ini, okay, you tarik ke bawah secara menegak. Ini adalah weight kotak tersebut. So ini adalah 0.49 Newton. Faham? Faham. Okey, jadi daya ini, okey, kalau you tengok garisan merah ini dengan garisan biru pada paksi Y itu, ini kat sini ni. Sudut ini adalah sama dengan 40 darjah. Faham? Sudut tu sama. Dekat situ sama. 40 darjah. Sebab apa? Macam mana dapat 40 darjah? Ini kalau you tarik pergi sini. Okey, sini 90. Betul? Sini 40 kan? Sini berapa? 50, betul? So sebelah dia 40 lah. Faham ke tak? Faham. So sudut 40 itu sama dengan sudut yang dia bagi pada incline tu. Okay? Okay, dapat tak? Okay, now dia kata weight of the wooden block. Sekarang sudut yang ada daya yang ada sudut tu siapa? Daya yang ada sudut sekarang dalam soalan ni siapa? Yuhu! Come on! Weight dia. Weight dia yang ada sudut, betul? Jadi kan saya kata bila daya itu dia ada sudut, apa kita perlu buat? Leraikan. Yes, leraikan dia Fx dan Fy. So soalan B1 dia kata calculate the weight of the wooden block parallel to inclined plane. So maknanya dia minta kita cari pada paksi X ke pada paksi Y? Yes. So macam mana nak selesaikan? Kita akan tulis, okay, B1. Kita cari pada Fx. Betul? Sama dengan berapa weight kita dapat tadi? 0.49. Yes, 0.4. Sin ke cos? Paksi X, girls. Sin. Sin 40. So dapat berapa? Kira. 0.31. 0.31 Newton. Okey, yang kedua. Dia kata perpendicular to the inclined plane. Maknanya paksi Y. paksi Y. Okay, so you dapat 0.49 cos ke sin? Cos. Cos 40. Okay. Faham? Teacher. Ya, saya. Fx tu tak negatif kan? Negatif. Sebab dia bawah kan? So dia jadi negatif. Okay, so you dapat berapa? Negatif? Negatif berapa? 0.49 cos 40. $0.38. 0.38 Newton. Okay? Ada. Jelas? Ya, saya. Yang Fx tu pun negatif kan sebab dia ke Ya, kanan. betul. Negatif. Betul. So kita letak negatif. Okay, thank you. So dia dapat negatif 0.31 Newton. Okay? So jawapan dia untuk B1, Fx dia negatif 0.31 Newton. Fy ialah negatif 0.38 Newton. Faham?
Jelas? Okey, jelas Okey, so ini dah settle. Okey, sekarang ini cuba tengok soalan ini. Dia combination. Combination. Cuba kira. Jeng, jeng, jeng. Sekarang ada berapa daya terlibat? 30 Newton. Satu lagi daya? 5 Newton. 5 Newton. Okay. So apa kita nak buat dengan daya 30 Newton? Dia ada sudut kan tu? Cari FX. Ya, cari Fx. Kenapa kita tak cari Fy? Sebab dia kepit dekat FF. Tak semestinya. Okey, nak cari Fx atau Fy, you tengok soalan. Kalau gerakan objek itu bergerak sepanjang paksi X, maka you carilah Fx. Kalau objek itu bergerak ke atas dan ke bawah, maka kita carilah Fy. Faham? Faham. Alright, saya bagi 5 minutes to settle example 4. Go, 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 go. Siap? Dah. Okay. Dah. Alright. Siapa nak bentangkan example 4? Ada yang pakai iPad tak? Any volunteers? Yuhu! Ada nak try? Okay, sekejap. Saya off. Boleh. Sekejap Alright, silakan. Ini dah nampak ke? Yes. Terangkan. So mula kita cari FX. Dengar So suara kita tak akan tu? dapat mula cari Dia FX. terkeluar daripada satu lagi. Sekejap. Mana saya select? Ya Allah, cari tu tak jumpa. Ya Allah, pilih dah kena ganti. Okey. Terangkan. Okay, so mula kita cari dia punya FX. So 30 cos 60 dapat 15 Newton. So kita guna formula F equals to MA sebab dia nak acceleration. So 15 minuskan dengan 5 equals to 4A. So A dapat 2.5 meter per second. Yes, very good.
Teacher off mic. Madam Mike. Sekejap macam mana saya nak balik? Kenapa dia tak nampak buku saya tu? Oh patutlah. Sekejap. Okey. Okey dah. Okey, dengar suara saya? Dengar. Okay, so tengok example 5. Example 5 Okay. So tengok diagram shows two tugs R and T pulling ship S from point O to X parallel to X axis. R dia bagi dayanya adalah 6 times 10 to the power of 4 Newton at angle 20 degrees to X axis, and T pull force 3.6 Newton at angle theta. So dia suruh cari determine the angle of theta. Okay, macam mana kita nak cari? So daya ni ada sudut tak? Daya ni ada sudut tak? Girls. Nyawlah, penatlah aku bercakap ni. Dalam kelas daripada pagi tadi. Okey, apa kita nak buat untuk dapatkan nilai theta, angle dia? Sila buat sekarang. Kita nak lerai pada paksi X ke pada paksi Y, girls? Come on. Kita leraikan pada paksi X atau pada paksi Y. Yuhuu. Paksi X. Kenapa paksi X? Sebab apa paksi X? Dia ke kanan. Ya, dia bergerak tu adalah pada paksi X. Objek S ini bergerak pada paksi X. Okay? Sebab kapal R dengan kapal T tarik dia, so dia bergerak pada paksi X lah. Okay, so kita cari angle theta. Okay, kira sekarang. Boleh ke kita cari sudut theta kalau gunakan X? You nak samakan dengan apa ni? Okay, kalau paksi Y ada sudut tak? Paksi Y nilai dia kosong lah, tak ada kan? Sebab dia bergerak ialah pada paksi X. Jadi total pada paksi Y adalah 0. So kalau kita leraikan pada paksi Y, boleh tak R kita leraikan pada paksi Y? Yuhu! Tak menyaut. Tak menyaut pun seorang-seorang ni. Amira. Sampainya hati saya panggil tak menyaut. Ya, cikgu. Ha.
Okay Amira, kalau kita leraikan kepada paksi Y, sekarang ni objek ni bergerak pada paksi X, betul? Amira? Ya Okay, betul. jadi paksi Y akan jadi kosong. So total Fy dia adalah 0. Jadi sekarang R yang tarik S tu, kalau kita leraikan kepada paksi Y, dia akan sama dengan kosong lah. Paksi Y dia semua total kosong. You dapat tak Amira? Boleh buat tak? Amira, boleh buat tak? Ke tak faham? Tak faham. Okey. Siapa yang tak boleh buat bagi tahu sekarang? Faham teacher. Ezani, boleh buat ke tak? Tak. Okey. Kan bagi tahu tak pandai buat kan senang. Bolehlah saya ajar. Okay, so dalam soalan ini, dia dah combine soalan ni. Okay, so now you tengok objek ini bergerak kepada paksi X. Jadi kalau kita selesaikan dia pada paksi X, kita akan dapati dia punya nilai paksi X tu, R dia ialah R cos 60, betul? Tambah, tahu tak kenapa tambah? T cos theta. Tahu tak kenapa tambah? Tak. Sekarang ni, R ni kalau kita tarik dia, you ingat tak ni yang saya ajar tadi? Yang mana ni? Ni. Ingat tak saya ajar ni tadi? Sebelah sini ialah positif. Betul tak? Daya tadi, daya yang gambar ajar ni tadi, yang mana tadi? Yang ni kan? Nampak tak? R ni, dia berada pada sini kan? Betul? Betul. Okey, lagi satu, T ni, dia berada pada sini kan? Betul tak? Betul. Jadi kan, daya ni kita nak tarik kepada pada X yang terdekat, X yang terdekat yang paksi sini kan? Ini paksi X yang terdekat, betul? Betul. Jadi F ini bila kita tarik dia pergi paksi X, dia akan menuju ke sini. So dia jadi positif. F yang bawah ini kalau kita tarik dia pergi ke paksi X yang ini, dia juga akan dapat positif. Sebab anak panah dia satu macam ni, anak panah dia satu macam ni. Bila kita tarik pergi ke paksi X yang ini, anak panah yang atas tu akan jadi macam ni, anak panah yang bawah ni pun jadi macam ni. So sama arah. Sebab itu dia tambah. Faham? Faham. Ke tak faham lagi? Faham. Contoh saya bagi. Okey, ini paksi X dia Okey. Daya tu macam ni. Okey, ni satu lagi daya sini. So bila kita nak tarik dia pergi ke paksi X yang ini, saya akan tarik daya A ni dengan daya B ni. Okey, daya A ni saya tarik dia pergi ke paksi X ni, so anak panah dia akan jadi macam ni. Betul tak? Bila daya B ni saya tarik pergi ke paksi X yang ini, daya dia juga jadi macam ni. Jadi dia sama arah. Bila dia sama arah, maka kita akan tambah. Okey, saya tambah satu lagi daya. Saya letak sini daya tu. Satu lagi daya. Sekarang ni, daya yang ini, daya C ini, paksi X yang terdekat dia adalah paksi X yang ini. Betul tak? Bukan yang ini. Jadi bila dia tarik ke sini, anak panah dia akan jadi macam ni. Betul tak? Saya bawa dia pergi ke paksi X yang ini, anak panah dia akan jadi yang ini. Betul? Jadi dia akan tambah. So, dia akan tambah ke tolak dengan daya A dengan B ni? Tolak. Dia jadi tolak. Faham tak? Okay. So, yang ini tadi, kita dapat tambah. Sebab kita nak cari pada paksi X yang ini. Betul? Jadi, bila T ni kita tarik pergi ke paksi yang ini, anak panah dia macam ni. R, bila kita tarik pergi ke paksi X yang ini, anak panah dia juga jadi macam ni. So, dia jadi tambah. Faham? Okay, masalahnya kita nak cari theta ni macam mana? Kita tak tahu nilai fx berapa, betul? Total dia. Betul ke tak? Jadi kita cari pula fy. Sebab objek bergerak sepanjang paksi x, maka fy dia adalah kosong. Okay, now kita leraikanlah daya yang pertama. Okay, sekarang ini paksi y dia kan? Okay? Ni sepanjang ini ialah paksi y dia. Betul tak? Okay, now you tengok balik yang saya bagi kuadran tadi. Okay, daya R. Dia berada dekat sini.
Betul? Betul tak? Tolonglah menyaut. Okey. Daya T. Okey, dia berada dekat mana? Kat sini. Betul? Jadi yang satu lagi tu dia akan pergi paksi Y yang ini, yang satu lagi akan pergi paksi Y yang bawah. Okay, so you tengok So Fy ni sama dengan, okay, tengok daya R yang pertama. So R dia akan jadi cos ke sin? Kepit paksi X, kita nak cari paksi Y. So dia akan jadi sin 20. Betul? Sebab R ni paksi Y dia yang terdekat ialah sini. Jadi anak panah dia macam tu. Okay, T. Okay, tengok T. Anak panah dia kita bawa pergi ke paksi Y yang terdekat dia kat sini kan. So anak panah dia ke bawah. So dia tak sama arah. Anak panah yang ini dengan anak panah yang ini tak sama arah. Jadi kita akan Tolak. Okay, so T. Okay, theta dia tu cos ke sin? Sin. Sin theta. Okay, sama dengan Fy ni tadi berapa? Kosong. Jadi kosong lah. So kosong sama dengan R sin 20 tolak T sin theta. Boleh tak cari theta? R ni tadi dia dah bagi dah. R tu 6 kali 10 kuasa 4 Newton. T pun dia dah bagi dah. 3.6 kali 10 kuasa 4 Newton. So boleh tak anda selesaikan soalan ini? Boleh. Boleh dengan menggunakan Fy. Jadi kira lah dapat berapa? 34.75. Berapa? 34.75. Okey. Theta. $34.75. 75. Okey. Saya nak tanya, Ya, boleh. Silakan. kenapa F20? Okey, sebab kita punya objek S ini dia bergerak sepanjang paksi X. Faham tak? Jadi dia tidak ada daya pada paksi Y. Faham tak? Boleh tak? Objek ni dia bergerak pada paksi X. Jadi paksi X yang akan ada nilai. Paksi Y tak ada nilai sebab dia tak bergerak pada paksi Y. Sebab itu kita kata Fy dia adalah kosong. Jadi bila daya kapal R ini kita leraikan dia pergi kepada paksi Y, dia akan sama dengan kosong lah. Daya T pun kita leraikan kepada paksi Y, daya dia akan dapatlah kosong. Sebab tu kita boleh selesaikan 34.75 degrees. Okey? Jadi seandainya saya nak tahu berapa daya bersih sepanjang paksi X. Kita dah tahu dah theta tu 34.75. Saya nak tahu berapa daya bersih. Daya total sepanjang paksi X. Apa yang perlu dibuat? Kita dah tahu nilai theta. Saya nak cari pada paksi X. Nilai theta. Masuklah dalam nilai ni. Gantilah nilai theta yang ini. Dapatlah fx dia. Berapa total fx dia? $8.97 times 10 to the power of 4. 8 berapa? 0.97. 8.497. Betul? Ya, 97 je. 9 saja. Ni, betul? 8.49. 8.97. Ih. Ni. 8.97 Newton. Okay? So, itulah jawapan untuk B. Dia nak tanya. Ya, saya. Kenapa yang FX dia cos 60 yang R cos 60? R cos 60. Salah. Cos 20 lah sayang. Allahuakbar. Okay. Salah. R 20. Tak ada siapa ke perasan? Ya Allah. Hai menyanyah. Kenapa boleh dapat 60 ya? 20 lah. Okay. Sorry. Jadi berubah ke jawapan dia?
Berubah ke jawapan dia? 8.97 tu? Cikgu, Kita jawapan saya lain. Berapa? Jawapan saya 85,960.85. Oh, okay. Mai tengok jawapan saya pula. Mai saya kira. Cos 20. Mana cos? Darab 6 exponent 4. Okay. Tambah. T dia berapa? 3.6. Exponent 4. Cos 34.75. Ya, saya dapat 85,096. Betul? Sama lah tadi. Siapa yang jawab tu? Saya, Humaira. Humaira. Okay. So, jawapan dia ialah 85. Macam mana tadi tu saya jawab pula? 85,960 Newton. Okay. Itu daya dia. Itu ialah resultant force dia. Untuk soalan B ya. Itu soalan B punya jawapan. Dapat. Dapat. Okay. Ada soalan lain? Medium. Ya. Saya tak faham kenapa Fy tu equals to 0. Fy tu equal to 0 sebab objek tak bergerak pada paksi Y. Objek ni sekarang bergerak pada paksi X kan? Betul tak? Kapal R tarik dia pergi, kapal R tarik, kapal T tarik, dia bergerak pada paksi X. So resultant force yang menggerakkan kapal ni bergerak kepada paksi X. Paksi Y dia tak ada gerak kat paksi Y. Jadi paksi Y tu kosong lah. Boleh tak? Thank you. Okay. Last one. Sebelum kita dismiss. Aku pun dah pening ni ya. Okay. Cuba tengok soalan ni. Diagram 6 shows a car of mass 850 kg parked on a hill. The slope of the hill is 20 degrees to the horizontal. The brakes of the car fail. The car runs down the hill and collide to the big tree. The force of the friction of the car as it runs down the hill is 340 Newton. Calculate the component of the weight acting down the slope. Soalan A, dia suruh you leraikan paksi X dan paksi Y. Component of the weight. Dan soalan B, kirakan calculate the acceleration of the car. Okay, cuba kira. Kita ada satu lagi soalan ke? Last one. Oh, this one. Okay. Buat. Apa saya kata? Kalau jumpa slope macam ni, apa buat? Yuhu! Condongkan X itu. Buat paksi X, paksi Y dulu. Lukis paksi X, paksi Y dia. Lepas tu buat apa? Weight dia ke bawah, betul? Sudut antara weight dengan paksi Y tu ialah 20 darjah. Dan dia bagi apa nama? Frictional force. Frictional force dia bagi ialah 340 Newton. Okay, so dia kata calculate component of weight. So carilah Fx dia dulu.
Okey, A dapat. Siap. Yuhu. Dah. Okey, dapat berapa jawapan untuk A? First kali tadi kita letakkan paksi X dan paksi Y dia. So ini paksi X betul? Ini paksi Y betul? Betul tak? Betul. Okey, lepas tu kita letakkan kat tengah-tengah ni weight ke bawah, betul? So Betul. W sama dengan 850 times 9.81. Berapa dapat? 850 times 9.81, nak tahu berapa weight dia? 8338.5. Okey, so kita tekan eng. Kita dapat 8.34 kali 10 kuasa 3 Newton. Okey? Right? Ini dapat ya? Okey. Kemudian dia minta soalan A. So fx dia dulu. So fx dia adalah 8.34 kali 10 kuasa 3 cos ke sin? Sini sudut sudut 20. Sorry. Sudut 20 kat sini. Ni sudut 20 dia. Okay, so dia pada paksi X dia adalah sin. Negatif ke positif? Negatif. Yes. So negatif 8.34 times 10 to the power of 3 sin 20. So dapat berapa? Dapat berapa? Berapa? Negatif berapa? Negatif berapa adik-adik? Negatif tu 852.4. So 2.85 times 10 to the power of 3 Newton. Okay? Dapat? Okay, FY pula. Okay, FY pula sama juga 8.34 kali 10 kuasa 3 sin ke cos? Negatif kan? Cos 20. Okay, dapat berapa? Negatif kan? Negatif betul? Betul. Dapat dia kat bawah. Dapat berapa? 7? 7837.
7.84. Negative 7.84 times 10 to the power of 3 Newton. Okey. Faham? Faham. Faham. Okey. Jadi lepas tu soalan B, calculate the acceleration. Ni. Soalan yang ni macam mana nak buat? Okey, ni kecil sikit. Okey, dia pergi jauh sikit kat situ. Okey, so kita akan gunakan F equal to MA. Okey. So F ini ialah daya bersih. So kita akan ambil objek ni bergerak sepanjang paksi X. Betul? Betul. Okey, jadi dia kata kereta ni dia hilang brake. So dia akan mengundur ke belakang. Okey? Dan bila dia mengundur ke belakang, daya satu lagi frictional force ialah ke depan. Okey? Jadi kita akan ambil sebab daya bersih. So ada daya F yang besar kat sini. Yang di sini tolak dengan daya FR. Tapi FR ni positif kan? So daya Fx ni yang negatif kan? Betul? Ni daya dia negatif 2.85 kali 10 kuasa 3 Newton. Jadi frictional force dia 340. So 340 minus 2.85 times 10 to the power of 3 equal to mass dia berapa? 850. A. So kirakan A. So A sama dengan kira 340 minus 2.85 times 10 to the power of 3. Negatif 2.95. Mana ada negatif? Negatif ke? Negatif Cik. Okey. Negatif berapa? 3? Negatif 2.2. Oh, negatif 95. 2.95. Okey, ya. Negatif 2.95. Okey. Meter per second. Okey, ada soalan? Madam, Ya, saya. maknanya negatif tu maksud dia deceleration ke ataupun arah dia gerak ke belakang? Negatif. Arah. Dia bukan deceleration. Negatif tu bermaksud dia accelerate. Dia turun bukit tu dia accelerate. Tetapi opposite direction. Maksudnya sebab dekat sini kan kita kata mana tadi petak-petak tu? Ni. Mana ya? Sekejap. Hilang dah ke? Ni. Mana pergi saya punya kotak-kotak tadi tu? Ni. 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 Ini kan kuadran ni. Kita anggap yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif, betul? Yang ke atas adalah positif, yang ke bawah adalah negatif, betul? Jadi soalan ni tadi, yang ke kanan frictional force, yang ke kiri adalah daya dia turun tadi. Sebab itu kita dapat yang ke kanan tu positif. Jadi bila kita tak benda ni, kereta ni dia akan meluncur ke bawah. Sebab tu kita dapat nilai dia negatif 2.95 meter per second. Sebab dia turun ke bawah. Sebab itu nilai negatif ini merujuk kepada arah dia bergerak. Faham? Okey, madam. Boleh ya? Okey. So, ada satu lagi ni. Ini you punya homework lah. Example 7 ni ialah you punya homework. Kemudian boleh cuba soalan tutorial yang objektif dia. So, macam biasa 5B. Soalan objektif. Kejap, mana soalan saya? Okey. Okey, kita ada example 7 tu ialah example yang last. Okey, kemudian kita terus masuk ke tutorial 2. Soalan tutorial 2. Okey, ada sekejap ya, ada 20 soalan tutorial. Okey, 10 yang pertama adalah 5B buat. 10 yang kedua adalah 5T buat. Boleh tak? Boleh, Okay, madam. Okay, dan example 7 ni semua orang kena buat. Example 7 compulsory, you all kena buat semua.
Kemudian soalan 1 sampai soalan 10 ialah 5B, objektif. Soalan 11 hingga soalan 20 ialah 5T buat. Okey? Soalan struktur kita bincang nanti. Ni soalan objektif dahulu. Okey? Alright? So saya rasa Teacher. itulah cukup. Ya, saya. Nak tanya example 6 tadi. Dura? Kan yang 314 minus fx kan. Dia minus tak yang ambil negatif fx tu kan? Negatif fx yang kita ambil tadi tu negatif tu? Oh, maknanya F equal to MA, F itu ialah daya bersih. Maknanya you kena tambah semua sekali. So 340 okay. tambah negatif 285. So dia jadilah tolak. Oh, okey. Okay? Thank you, teacher. Alright. Okay ya, ada lagi soalan lain yang nak tanya? So you tengok pelan-pelan untuk daya ni memang complicated sedikit. Tapi you tengok betul-betul, you fahamkan betul-betul, buat tutorial dia on your own. InsyaAllah you can do it. Alright? Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Cik Nordania ada tak? Tolong bacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.